Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Hadi Awang lagi. Bukan Hadi Awang lah, minta maaf. Bukan Hadi Awang. Kali ini bukan Hadi Awang, tapi kali ini Hamzah Zainuddin, Ketua Blok Pembangkang nombor 1 di Parlimen. Di Dewan Parlimen untuk Blok Pembangkang dia nombor 1, ketua. Kali ini Hamzah Zainuddin pula dalam bahaya setelah namanya dilumurkan. Boleh kau pakai dilumurkan ataupun terkait ataupun terpalit dengan satu kes rasuah. Tiba-tiba nama dia disebut. Akhirnya semua orang mulai panik, termasuklah setiausaha sulit beliau yang akhirnya mendedahkan apa sebenarnya yang berlaku. Semua dah panik nih sekarang. Hamzah Zainuddin tidak tahu tentang projek tersebut, itu kata Ahmad Ikhwan. Tapi sebelum itu, kalau kamu masih ingat, dulu ada satu masa di mana Malaysia ini heboh. Malaysia ini tiba-tiba jadi sangat terkenal kerana pemimpin-pemimpin politik tiba-tiba suka buat sumpah laknat. Waktu itu semua orang nak buat sumpah laknat, semua orang nak tunjukkan dia benar, dia buat sumpah laknat dan sebagainya. Sampai orang pun mulai bingung, betul kah orang ni? Sampai orang pun susah jugalah mau buat andaian kan. Sebab kalau buat sumpah laknat maksudnya dia betul-betul berani untuk menunjukkan dia tak bersalah. Tapi akhirnya mahkamah kata lain. Itu dulu, dulu. Sekarang macam seolah-olah pula jadi trending pula sekarang. Kalau nak tunjukkan seorang itu tak bersalah, buat laporan polis. Ada kawan saya kata begini, dia kata, kalau berani, kalau memang betul orang yang cakap itu salah, saman orang itu katanya. Bukan hanya buat laporan polis. Hamzah tidak tahu menahu tentang projek tersebut, kata Ahmad Ikhwan. Siapa Ahmad Ikhwan ni? Ahmad Ikhwan bercakap demikian pada satu sidang akhbar selepas membuat laporan polis di IPD Dang Wangi susulan tindakan SPRM mengaitkan nama Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam pertuduhan ke atas seorang penama Sim Cho Tiam. Bagus jugalah kalau berani lah, kalau betul mereka rasa Hamzah Zainuddin ini menjadi mangsa. Saya fikir siapa sudah Ahmad tadi ya? Bukan Ahmad Al-Baba. Ahmad Ikhwan, lebih baik kamu saman siapa yang membabitkan Hamzah Zainuddin itu. Baru Abdal. Tapi kalau tak berani, lebih baik tak buatlah. Satu laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi pada Jumaat bagi membersihkan nama Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berhubung pertuduhan kes rasuah oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ini adakah mereka sedang kata bahawa SPRM buat pertuduhan yang salah? Jangan. Saya pikir cara yang terbaik untuk membersihkan nama bukan buat laporan polis, tetapi menunjukkan bukti di mahkamah nanti. Barulah mahkamah menyatakan yang benar siapa, yang salah siapa, baru bersih. Bukannya tidak semestinya tuan-tuan dan puan rakyat Malaysia. Saya nak beritahu anda semua, tidak semestinya buat laporan polis itu terus bersih nama. Taklah. Kalau macam begitu, semua orang yang bersalah di dunia ini buat counter buat laporan, counter report. Sebab bila sudah buat counter report, confirm tak bersalah. Begitu kah? Saya tak setuju dengan perkara ini. Tak boleh macam ni. Nak tunjukkan betul buat laporan polis. Tak boleh lah. Jalan terbaik adalah di mahkamah.
Nanti mahkamah akan tentukan dengan bukti, dengan data, dengan saksi, dengan segala-gala siasatan baru betul. Bukannya pergi buat laporan polis. Aduh. Setiausaha sulitnya Ahmad Ikhwan Fadli mendakwa nama ahli parlimen Larut itu secara salah dan jahat dikaitkan dengan 4 pertuduhan rasuah membabitkan projek-projek Kementerian Dalam Negeri KDN yang pernah diterajuinya. Katanya Hamzah Zainuddin sebenarnya tidak tahu apakah projek yang menjadi hal dalam pertuduhan tersebut. Malah keempat-empat kes tersebut hanya menyatakan secara rambang apa-apa projek milik agensi di bawah KDN. Satu lagi yang saya rasa pelik, kenapa bukan Hamzah Zainuddin yang buat laporan polis? Kenapa dia punya setiausaha sulit pula? Oh, mungkin Hamzah Zainuddin sibuk, minta maaf. Dan mungkin salah satu kerja setiausaha sulit ini pergi buat laporan polis lah, menjaga bos dia. Mungkin itulah, saya pun tak pasti. Tapi apa itu? Memang begitulah kot kan? Okey. Baru-baru ini Hamzah Zainuddin meluahkan kehairanannya apabila namanya dikaitkan dalam kes rasuah berkenaan walaupun tiada langsung pembabitannya. Jadi senang je. Kalau tak ada apa-apa pembabitan, tenang saja. Nak gabra apanya, nak takut apanya, nak risau apanya, betul tetap betul. Sama ada setiausaha sulit. Setiausaha sulit ke apa tadi ya? Setiausaha sulit buat laporan polis atau tidak? Kalau memang tak ada pembabitan, nak takut apa? Nak negat, nak gabra apa? Nak kalut apanya? Tenang saja. Tak salah, nak takut apa? Saya pikir kalau memang Hamzah Zainuddin tak buat apa-apa salah, tenang, tak perlu takut. Jadi setiausaha sulit pun tenang, tak perlu takut. Kecuali kalau memang adalah. Tapi saya pikir pihak SPRM tahu apa yang mereka lakukan lah. Pihak SPRM tak akan senang-senang buat benda-benda yang tak betul macam tu. Jadi kalau tak puas hati juga, jumpalah SPRM di mahkamah, kan senang. Turut terbabit seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri yang menghadapi pertuduhan dalam kes yang sama kerana menerima rasuah berjumlah 15 juta ringgit bagi mendapatkan projek agensi di bawah KDN. Sebenarnya, macam mana kes itu boleh ada? Kalau tak ada, macam mana nama Hamzah Zainuddin tersebut kalau tak ada? Jadi nanti akan ditentukan di mahkamah. Okey. Dalam pada itu, Setiausaha Sulit Ahmad Ikhwan menambah, meskipun Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu mengenali Datuk Seri tersebut, namun beliau tidak membabitkan individu berkenaan dalam apa jua urusan rasmi kerajaan. Justru beliau menegaskan bahawa tiada sebarang suapan diterima antara Hamzah dengan individu itu. Sekali lagi, jangan kalut, jangan gabra, jangan risau, jangan panik. Kalau betul, tetap betul. Macam mana pun tetap betul. Jadi tenang saja. Kita tunggu nanti apa yang seterusnya. Yang kita tahu, Hamzah Zainuddin sudah pun dipanggil oleh SPRM untuk memberikan keterangan. Bukan keterangan, memberikan keterangan. Memberikan keterangan. Adakah dia akan didakwa? Tak tahu. Tunggu saja. Oleh itu laporan ini dibuat kerana tidak mahu nama Hamzah Zainuddin disalahgunakan atau dibabitkan dengan apa juga pertuduhan, ujarnya lagi. Saya fikir mahkamah tak akan buat pertuduhan kalau tak ada bukti. Nanti kita tengoklah. Kita doakan yang terbaik untuk Hamzah Zainuddin. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.